Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak buat pengenalan berkenaan dengan simbol-simbol yang ada dekat Excel. So dia lebih kurang macam words, cuma beza dia adalah setiap function dia ada berbeza sedikit. Okey, yang pertama kita buka dekat home. Okey, yang pertama ni ada file, kemudian home. Okey, untuk file ni biasanya untuk kita nak save as, open file, okay, close, kemudian info, okay, resend, new, print, save, help, option dan exit. Okay, kita tekan dekat home. Okay, ni untuk kita nak start, kita nak mula apa-apa perkara pun. Okay, kemudian yang pertama, kalau kat sini dia tak ada gambar paste. Sebab apa? Kita tak ada nak paste apa-apa, kita tak ada nak tampal apa-apa. Okay, sekarang yang pertama dia adalah cut ataupun gunting. Kat sini kita boleh contoh gunting ni macam sama juga dengan words. Contoh kita letak, okey, kalau kita nak tulis dekat Excel ni, kita boleh double click ataupun kita klik dekat columns, kita tulis dekat bahagian atas. Okey, sekejap Okey, kita boleh double click dekat columns yang kita nak tulis, ataupun contoh macam ni ABC. Okay, ataupun kita klik dekat columns, lepas tu kita tulis dekat bahagian atas. Okay, kita tulis dekat bahagian atas ABC. Okay, dapat Okay, kemudian simbol gunting ni adalah untuk cut. Cut ni kita akan potong lah. Potong maknanya kita potong kat sini. Contoh kat sini kita double click. Double click dia akan bold, dia akan highlight semua untuk yang satu kolom ni saja. Okey, bila kita dah double click, lepas tu kita tekan cut. Kita tekan gunting kat sini. Bila kita tekan gunting, dia akan hilang. Kemudian kita nak pergi ke mana? Kita nak tampal dekat, contoh kata kat kolom C, dekat sini kan. Kita tekan paste. Baru paste ni apa nama tu, dia keluar logo dia berwarna. Kalau tidak tadi dia tak ada warna. Sebab apa? Tak ada, belum berfungsi untuk menampal. So sekarang ni kita boleh tekan simbol ni saja, ataupun kita boleh tengok error dia dekat sini. Okey, kemudian kita tekan gambar A. Nampak kalau kita tekan kat sini, sekarang kita, sebelum kita tekan dekat bahagian A sini, dia akan kosong. Okey, bila kita tekan klik A, dia akan berada di sini. So daripada sini tadi, okey, daripada columns A, row 1, kita pergi ke C. Okey, kita pergi ke C. Kita pergi C, dia akan berada di C. So yang dekat A tadi dah hilang lah. Ni function untuk cut dan paste. Dan samalah, cut, lepas tu kita copy kat sini. Okay, ini untuk bahagian clipboard yang appear. Okay, dan kalau kita tekan clipboard bawah tu, dia akan ada tulis lah apa yang kita buat kat sini. Kita boleh tengok. Okay, kita ada delete. Delete tu tadi cut lah. Okay, cut kemudian paste. Ni kita apa yang kita lakukan di sini. Okay, so tak perlu tengok, kita boleh padam. Okay, setakat ni untuk yang pertama. Okay, untuk sesi yang kedua pula. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada font. Okay, font ni untuk tulisan lah. Okay, kat sini contoh kata kita nak tukar font dia. Okay, kita klik sini, kita tukarlah nak font apa. Nak contoh kita nak buat Sentry font. Okay, dia akan bertukar lah kat sini. Sama juga kalau kita nak tukar kat sebelah sini. Okay, columns yang ini kita klik, kita tukar aja. Kita nak yang mana? Okay, contoh kita ambil Gothic. Okay, dia akan berubah. Kemudian ni dia punya size. Kita nak letak size, kita nak kurangkan size apa semua, kita boleh letak kat sini, ataupun kita type terus berapa kita nak letak. So dia akan automatic besar.
So columns ni besar, apa semua ni besar. Okay, sebab kita ambil 26, size 26. Okay, dapat Kemudian samalah kalau kita nak make sure kalau kita nak tukar font tersebut, kita kena klik column tersebut. Okay, kita jangan nak tukar yang ABC ni, tapi kita klik dekat sini, dia tak akanlah berubah. Okay, so kita klik ABC ni, kemudian kita tukar font, kita tukar size dia. Sama, kita nak bold, kita nak italic, ataupun kita nak underscore dia punya tulisan. Biasalah kat sini dia tulis double line pun boleh, nak single line pun boleh. Okay, setakat ni faham Dia sama je function dia dengan words. Okay, kat sini ada lagi satu kat tepi, A besar, A kecil. So maknanya kalau kita nak letak A besar, contoh kita letak dekat ABC ni tadi, kita klik, make sure kita tekan columns. Okay, kita tekan columns yang kita nak besarkan dia. Okay, tujuan dia kita boleh tengok kat sini kita nak besarkan font dia, besarkan. So secara automatik sini pun dia akan bertukar. Okay, dia akan bertukar size ni. Okay, kalau kita nak kecilkan, sini je. So kita tak perlulah nak cari lagi nak size berapa kan. So kita just tekan aja, nak besar ataupun nak kecil. So kat sini pun tulis 11 ke 12 ke 9 ke, kita kecilkan sampai maksima dia sampai 8, atau minima dia paling 8. Kalau kita nak tukar font paling kecil pun kita boleh cuba 2, tekan enter, dia akan kecil lah. Dia tengok pada kita punya size yang kita nak. Kalau kita nak besarkan tadi ni, kita tekan je dah besar 8, so dia akan bertukar kat sini 8, tekan lagi 9, tekan lagi 10, 11. Jadi kita tak perlu nak tekan arrow ni, kita nak cari berapa nombor berapa. Okay, size dia. Okay, dapat So kat sini kalau kita nak, okay, dia tunjuk kat sini gambar baldi tuang air kan, ataupun dipanggil sini fill color ni kita nak satu columns ni, maknanya satu columns ni kita nak colorkan dia. Okay, sekarang ni saya akan klik color yang dah ada. Contoh color yang dah ada, color kuning kat sini. Saya klik, dia akan automatik untuk columns ni saja akan mewarnai color kuning. Ataupun kita nak tukar color, kita boleh pilih lah kat sini banyak color, ataupun tak puas hati lagi, kita boleh more color. So kat sini kita pilih lah kat sini. Kalau tak cukup juga, carilah dekat custom, lagi banyak kat mana size apa, jenis apa kita nak. Okay, kat sini pun dia ada, kita nak guna color RGB ataupun HSL. Okay, so kat sini kita boleh tengok lah kita nak color apa. Okay, settle kat situ. Kemudian kita tengok yang A kat bawah ni dia ada tulis font color, maksudnya tulisan tersebut, color kita tukar warna tulisan tersebut. Okay, sekarang kat sini dia ada warna merah. Sekarang kita tengok tulisan kat sini. Okay, kita ambil yang ni lah pula kita ambil yang ini, tulisan dia color hitam. So kita nak tukar color lain, kata kita nak tukar color merah lah. Okay, bila kita nak tukar color merah, nampak tak, dia akan bertukar secara automatik. Kita nak tukar color orange, biru, kuning, hijau, biru, semua kat sini automatik. Kita klik je, dia akan secara automatik bertukar. Okay, kita klik kat sini, dia akan bertukar. Okay, ini function dia. Ataupun contoh kata ini bentuk asal color asal. So kat sini kita bila kita dah tukar color kat sini, kita ambil color kat sini, dia dah ada color yang kita pakai, maksudnya color yang semasa. Okay, dia kalau merah lah. Jadi kalau kita nak tukar yang ini pun color merah, so kita just klik dekat columns tersebut. Kita tengok kat sini, kita tukar je color, kita klik saja, tak perlu lagi kita nak cari color apa ke tadi yang kita nak tekan, nak color sama ke apa kan. Kecuali kalau kita nak tukar color lain. Kalau kita nak tukar color lain, kita boleh tukar color lain. Kalau kita nak pakai warna yang sama, kita boleh tekan terus direct pada ABC ni tadi, kat warna yang ada di bawah alphabet tadi. Okay, nampak dia akan terus bertukar. Okay, dapat kan. Kemudian
kita habiskan font kat sini. Kat bawah ni dia ada error lagi, kita boleh buka, boleh tengok. Okey, sekarang ni apa fungsi dia kat sini? Banyak ni. Kalau kita tengok daripada number, dia ada alignment, ada font, dia ada border, ada fill dan ada protect. Okey. Okey, sekarang ni biasa kalau kita tekan ni, kita akan fokus kepada satu number. Kemudian kita tukar ataupun kita ambil alignment dia. Ini posisi lah, posisi kat mana yang kita nak huruf tu berada. Mungkin dia turun ke bawah ke, pergi ke atas ke, diagonal ke. Okey. Okey, untuk yang bahagian numbers, okey, general, simple. Okey, kalau kita tekan ke bawah number, okey, sama dia ada buat pilihan. Kita nak pilih yang mana? Kita tengok nak 1, 2, 3 merah ataupun ada ni semua. Okey, kita boleh cuba color 1, 2, 3 sini. Kita klik OK. Okey, so dia tak ada perubahan apa-apa kat situ. Kita klik numbers. Okey, currents kalau kita nak kira. Okey. Ni contoh lah. Okey, contoh. Demand sample A. Okey, place kat mana, simbol apa semua. Okey, biasanya ni kita jarang pakai lah untuk buat apa, accountant, date ni apa semua ni. Biasanya ini untuk setting nanti. Kalau kita nak buatkan setting dia, contoh macam date. Okey, kita nak letak dia date apa, ada apa nama tu, sengkang ni ke, ataupun kita nak tulis March, kita boleh klik dekat sini and then dia akan ikut semua sekali bentuk macam ni. Jadi kita tak perlu nak tukar-tukar. Okey, untuk bahagian alignment kat sini kita boleh tengok. Okey, alignment horizontal, okey, kemudian vertical. So kalau kita tengok general, dia dah bagi tahu lah. Okey, biasanya kita jarang lah tukar-tukar ni semua kan. Okey, untuk text pun sama. Kalau contoh kita nak buat degree dia ke atas, contoh 45 degrees. Okey, tengok nampak tak tulisan dia akan bertukar ke 45 degrees. Biasanya kita gunakan ni untuk kita nak buat apa, timetable ataupun apa-apalah. So dia akan ada cross kat sini, ada ataupun ada line kat sini. Kemudian kita akan tulis satu kolom tu kita bagikan dua. Tu biasanya macam tu lah. Okey, fungsi dia. Kemudian kita boleh tengok lagi dekat dia. Ni kat sini pun dia ada tulis, dia ada bagi tahu size berapa. Okey, color apa. Kita nak letak normal font pun boleh, normal font. Lepas tu okey, kat sini effect. Effect ni tengok, kalau contohlah kita nak sama size kan dia. Okey, contoh kita tekan strike truth. Okey, dia akan cut kat sini. Tengok apa jadi kat sini, kita boleh nampak lah. Okey, kita tekan OK. Tulisan ni tadi dia akan ada line kat tengah. Maksudnya macam kita cancel kat situ. Biasanya kalau diorang nak buat pembetulan, okey, ataupun okey, kita tengok sini, kita padam strike through tadi. Kita tengok superscript. Bila kita tekan superscript, tulisan tadi dia akan kecil kat sini. So bila kita tekan OK, kita tengok dia akan berubah daripada besar tadi, tengok daripada sini kepada kecil. Dia naik ke bahagian atas. Okey, bahagian atas. Kalau kita tengok columns ni, dia akan ada berada di atas. Okey, kalau kita tekan subscribe sini, okey, dia akan kecil juga. Tengok kat mana dia akan berubah. Dia akan berada di bawah. Okey, dapat ni antara fungsi ni lah tadi dekat font tadi. Kemudian yang ini border. Border ni kalau kita nak buat dekat border ni tadi, kita nak ada lines atas, bawah, kiri, kanan, kita boleh pilih lah kat sini. Kat sini dia ada tulis border. Okey, kat sini kita boleh nampak atas saja. Kalau kita klik atas saja, dia akan highlight kat bahagian atas saja border. Okey, colors kita boleh pilih. Kita nak ambil color apa? Color hitam. Biasa standard dia akan ambil color hitam lah. Okey, kalau kita nak letak border tengah, contoh kita ambil 2 ataupun 3 columns, dia akan highlight juga yang line dekat sini, border kat sini. Okey, sekarang ni dia cuma ada atas, bawah, kiri dan kanan. So kat sini ada atas, ada bawah. Okey, sini kiri dan kanan. Okey,
kalau kita nak buat cross ni tadi, kita akan, dia dah ada keluarlah line cross tadi tu kat sini. Okey, contoh kalau kita nak buat semua sekali, kita tak payahlah nak tekan atas, bawah, kiri, kanan ni. Kat atas ni pun dah ada dah. Ni none, maknanya tak ada lines. Kalau kita nak letak outline, kita boleh letak outline sekali, maknanya dia dah, kita klik ni dia automatic semua sekali dia akan klik. Dia tak perlu nak kanan kiri, kita nak klik manual. So tengok kalau saya klik kat atas sini, saya klik outline, so dia akan automatic kat sini. Okey, kita tengok kalau kita sekarang ni color biru. Okey, color biru ni adalah dia punya guide lah. Okey, kalau kita klik okey, nampak tak dia ada dekat sini. Dia dah ada lines. Okey, dia dah ada outline dah siap dekat kolom tersebut. Okey, dapat kan? Okey, kalau kita next apa lagi? Tadi border. Okey, border ni kalau kita nak pilih macam mana bentuk-bentuk ni pun terpulanglah pada kita. Kalau setiap ni, kalau ni garis putus-putus semua kita nak buat, boleh nak buat. Okey, nak bold kat lagi outline tu lagi tebal, kita klik kat sini. Kita dah ada klik, saya klik dekat outline, kemudian saya klik outline tu tebal. Okey, saya klik dekat outline tebal. Nampak tak dia tukar? Saya klik kat outline tadi. Okey, kalau katakan saya nak letak yang garis putus-putus, okey, macam ni, saya klik kat sini, kemudian saya klik outline, dia akan putus-putus lah. So ini akan berlaku di columns yang kita highlightkan tadi, kita klik tadi. Tengok contoh. Okey, dia akan jadi putus-putus. Okey, setakat ni untuk dua ni dah boleh faham kan? Mudah je, dia lebih kurang sama je. Dia bukan lebih kurang, dah memang sama dengan bentuk words. Okey, sama juga dengan kat sini. Ini kalau kita nak buat manual lah. Okey, ni kalau kita nak buat manual satu kan. Kita dah tahu dah. Okay, contoh kata columns ni saya nak okey, saya ambil yang ni lah. Okey, saya nak letakkan lines kat sini, outline dia. Okey, saya boleh klik kat sini, saya boleh pilih lah. Saya nak sama juga macam function tadi, cuma dia terasing. Okey, kat sini ada no border, okey, all border, okey, outside border, okey, tick box border. So kat sini bawah saja, kita boleh tengok lah, bottom apa semua dia ada tulis. Kemudian kalau kita nak draw, sini draw border. So kalau kita nak klik ni, kita boleh tengok kita klik draw border, dia akan tukar pencil daripada atas, kiri dan pergi ke kanan. Okey, so sekarang ni kita boleh nampak sama ada kita nak buat tulisan tu tegak macam ni. Okey, sekejap. Untuk kita nak hilangkan pen ni tadi, kita tekan dekat luar daripada border, kita double click. Okey, kita double click, dia akan bertukar macam biasa. Okey, so kat sini kita kecilkan je lah tulisan dia. So kat sini pun kita boleh double click. Okey, kalau kita nak tulis biasa kita tulis tarikh ataupun bilangan untuk di bahagian bawah. Okey, kita klik sini. Okey, kita letak tepi. Kemudian tarikh lagi. Okey, kita boleh letak ujung. So kat sini adalah tarikhnya. Okey, dan so kita boleh buat bilangan tarikh. Itu kalau kita nak buat ni lah, line tadi tu. Okey, setakat ni kita faham kan? Kita hidden ni tadi. Okey, kita boleh nampak ni saya buang dia punya border, non border. Okey, sorry. So dia tak ada lah, border ni tadi dia hilang. Tadi ada kan? Okey, sekarang kat sini kita boleh, kalau kita nak pindah-pindahkan columns ni yang dah ada, kita klik column tersebut,
Kemudian kita pergi, kita gerakkan cursor, dia sampai nak panah macam tu. Kita klik, kita move je. Ok, kita klik, kita move. Dia tak kisah dekat sini ke, yang penting kena line dia. Sini ke, kat sini ke. Kita boleh klik, kita tarik ke bawah. Ok, kalau contoh kita nak duplicate, kita boleh klik kat sini, pergi dekat bucu. Kat bucu ni kalau biasanya dia ada, sekejap saya tukar titik ni tadi. Ok, border. Ok, saya tukar yang besar ni lah. Ok, saya tukar. Ok, biasa. Ok, kita pergi kat sini, pergi kat bucu ni, dia ada gambar hitam kat sini. Ada dot hitam kat sini, yang bucu bawah sekali. Kat sini tak ada, sini tak ada, sini tak ada. Sini dia putih. So kat sini dia akan jadi hitam. Ok, kejap. Yang ini saya padam dulu line. Ok, ni kalau kita nak draw. Ok, erase border. Ok, kita boleh erase. Pergi kat sini, kalau kita perasan dekat gambar pemadam tu, bawah ni tu dia ada macam bercahaya kan, macam ada simbol cahaya kan. So kita pergi kat situ, kenakan dekat line. Kemudian kita tarik daripada, kita ikut line yang condong tersebut. Ok, kita klik, kita tarik je, lepas tu kita lepas. Ok, kalau yang ini boleh je, kalau kita nak klik gunakan erase pun boleh. Ok, kita sentuh pun boleh, ataupun kita terus pergi dekat no border, kita just klik no border. Maaf. Ok, kita klik dekat kolom tadi, kita klik no border. Ok, dia akan hilang. Ok, setakat ni itu saja. So nanti kita akan sambung untuk kolom tools yang ketiga. Ok, dekat volume 2. Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.